Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dia maksudnya ni. Sak Islam, sak kafir. Sak Islam, sak kafir. Sak Islam, sak kafir. Dia kata, kemudian dikatakannya lagi, maka kafirlah lagi. Dan seperti yang orang yang berada dalam susah kehidupannya, menyumpah-nyumpah Allah, berkata Islam ni susah, Islam ni payah, dikatanya Islam menjadikan dia miskin, mundur dan sebagainya. Nanti dia semayang pula jadi Islam balik. Masa dia hina, dia jadi kafir. Masa dia semayang, dia jadi Muslim. Maka semuanya ini boleh menjadikan kafir dan boleh menjadi mukmin pada sebelah pagi. Tiada ia sedar petang tadi ia kafir, atau sebelah malamnya di dalam Islam tiba-tiba masuk siang pula menjadi kafir. Inilah dia tuan-tuan. Kenapa dia cakap macam itu? Jawapan yang paling mudah, kerana tidak memahami Islam, tidak faham Islam. Payuh Islam ni no. Dia boleh kata macam itu. Tak adalah sonok-sonok makan suruh puasa. Tak boleh ke kalau puasa belah malam? Tak payah puasa belah siang. Tak, Tuhan kena faham tau. Nampak tu tuan-tuan bunyi dia tu. Tuhan ni kena faham. Macam masalah kita sekarang, macam ni Kuala Lumpur dengan jam kan, kerja banyak, letih, tiba-tiba siang hari puasa pula. Saya rasa malam lebih sesuai untuk berpuasa. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia gamak tuan-tuan. Dia suruh Tuhan faham dengan masalah dia. Orang yang cakap macam ini boleh kafir dia, boleh jadi rosak iman dia, menganggap Islam ni teruk, menganggap Islam ni tak sesuai, menganggap Islam ni tidak relevan. Nanti dia semayang, dia mengucap Islam balik, nanti dia cakap kafir balik. Ini dia ni, sak masuk sak keluar, sak masuk sak keluar. Ini yang dipanggil sebagai riddah. Habis tu Ustaz, kalau dia mati, wajibkah kita semayang mayat dia Ustaz? Wajib, sebab dia masih Islam. Tu dia mengucap masa semayang. Dia tengok benda pelik pun, la ilaha illallah, mengucap lah tu, Islam lah tu. Walaupun tadi dia kata kita Ustaz riba tak riba sama je Ustaz, nanti dia sembahyang maghrib, Islam lah dia. Ini yang jadi masalah ya di akhir zaman ini kerana kejahilan. Masalah 150, fitnah sampai kepada tahap menjual agama. Sesungguhnya sangat banyak berlaku zaman kita daripada hal fitnah yang sampai menjadikan seseorang itu menjual agamanya dengan sebab berkehendak kepada mata benda dunia. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Asas perjuangan, jangan lari. Perjuangan kita apa? Menegakkan Islam. Perjuangan kita apa? Meletakkan hudud sebagai undang-undang tertinggi. Perjuangan kita apa? Meletakkan Islam, meletakkan Al-Quran sebagai perlembagaan. Yang itu jangan lupa. Jangan kerana nak dunia, benda tu tak disebut. Ni dia kata ni, bukan saya kata ni. Seperti seseorang yang berkehendakkan jawatan atau makam yang tinggi, lalu dilanggarnya hukum-hukum syarak bagi mencapai nama tinggi, walau kana dengan jalan haram sekalipun. Asas perjuangan tak lari. Sampai takut nak sebut ni tak boleh tuan-tuan. Sampai tak berani nak cakap pada puak Cina Hindu ni, ini satu benda yang tak boleh. Sunyi daripada kata-kata Islam, sunyi daripada bercakap tentang hukum Islam, kerana nak menjaga hati puak-puak Cina dan Hindu ni. Konon-kononnya mereka yang beri kemenangan pada kita, sedangkan yang memberi kemenangan pada kita ialah Allah. Iza jaa nasrullah, bila Allah beri pertolongan. Allah tak kata pun iza jaa DAP, tak ada tuan-tuan. Allah tak sebut iza jaa an-nasru DAP, tak ada. Nasru PKA tak ada. Allah sebut apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Yang bagi kemenangan ini ialah Allah, bukan mereka. Sampai kita tak boleh bercakap soal hudud, tak boleh bercakap soal Islam, dah jadi kendor perjuangan atas nama agama. Ini satu perjuangan yang tidak boleh. Mesti balik kepada asas.
Jangan kata dia fitnah yang kita dapat pada hari ini sampai kita ni lupa kepada asas kita hidup di atas dunia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga tuan-tuan. Perjuangan kena clear. Tak kira lah MCA ke MIC ke apa bala apa, depa ni tak ada kuasa nak menentukan kita menang atau kalah. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita mesti sebut Islam. Sebab Islam tu Allah suruh sebut. Di mana pun kita, dengan siapa pun kita berkawan, dengan siapa pun kita berpakat, Islam mesti di atas. Jangan Islam tu di sebalik tudung meja, di sebalik bawah meja. Kita tudung sekejap, lapik dengan kata-kata yang manis. Jangan bagi tunjuk Islam. Dia kata tak boleh terang sangat ustaz, kita terang-terang lagi depa tak pangkah kita dah ustaz. Sekarang kamu sayang Islam ke kamu sayang apa? Kamu sayang siapa? Yang ni yang terang-terang disebut pada kita. Maka sekalian yang tersebut telah diberi ingat oleh Nabi kita kepada segala sahabatnya, suruh bersegera buat amal akhirat seperti semayang dan zikir dan doa yang lain-lainnya sebelum termasuk dalam segala fitnah, kerana pada masanya itu belum ada sesuatu yang menyibukkan. Bila kita dah tertinggal kerana kesibukan yang melampau, kerana fitnah ini, akhirnya ibadat makin kurang, ibadat makin kurang. Akhirnya kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Subuh dah jarang berjemaah, munajat dah jarang buat, qiyamul lail jarang buat, tadah kitab dah jarang tadah dah, mengaji jarang pergi dengar kuliah dah. Kita buat yang benda lain pula, sibuk ke arah lain, sibuk ke arah tidak beribadat, sibuk ke arah benda-benda lain. Yang ni yang tuan-tuan fitnah yang sampai pada kita. Saya dah sebut pada tuan-tuan, fitnah ni ialah ujian. Kemenangan ini juga adalah ujian. Tuhan nak tengok sejauh mana kita ni ingat pada Allah dalam tempoh kita menang. Sebelum kita menang, kita sebut Allah. Lepas kita menang, jarang sebut Allah. Tak mustahil kemenangan tu ditarik balik. Sebelum kita menang, kita sebut hudud Allah. Lepas-lepas kita menang, kita segan pada sahabat kita yang bukan Islam, maka hudud pun tak disebut. Maknanya kita membesarkan mereka lebih daripada Allah. Tidak mustahil kemenangan tu akan ditarik balik. Inilah fitnah yang datang pada kita, ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sungguh pun pada hadis ini zahirnya memberi ingat kepada sahabat, sebenarnya ia juga menyuruh kita kepada sekalian umatnya, sebagai kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Bermula maksud hadis dalam masalah 148 tadi ialah menggalakkan atas bersegera berbuat amal-amal soleh sebelum datangnya uzur. Yang pertama, kita hendaklah membuat amalan soleh sebelum datangnya uzur. Apa makna uzur? Sibuk. Apa makna uzur? Sakit. Apa makna uzur? Banyaklah tuan-tuan. Uzur ni banyaklah. Sukan ni pun uzur juga. Nak pergi kuliah ke nak tengok Lee Jong Wei? Pergi kuliah Lee Jong Wei, pergi kuliah Lun Chong Wei. Dia mari uzur lah. Pasal badminton pun uzur lah. Dan kemasyghulan yang lain daripadanya, dengan sebab apa-apa yang datang ia daripada fitnah yang menyibukkan dan bertimbun-timbun sebagaimana timbun kelam malam yang gelap tidak berbulan. Sehinggalah kesibukan yang datang kepada kita bertimpa-timpa. Mula-mula tak ada kereta, sibuk numpang bah. Tahan bah pukul 8 baru sampai malam rumah, 8 malam. Bila dah ada kereta, sibuk pula nak berjalan, nak repair, nak pergi sana, nak pergi sini, pun tak datang juga ibadat. Dulu tak ada televisyen, beli televisyen. Masa tak ada televisyen, sibuk cari televisyen. Bila dah ada, sibuk tengok televisyen. Bila dah ada televisyen, tak puas, channel ada 5, tambah lagi 108 channel.
Bila dah tambah 108 channel, kena bayar pula bulan-bulan. Sibuk cari duit untuk bayar pula. Ini dah maksud ini. Akhirnya untuk ibadat tak dapat juga. Dan sesungguhnya telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala yang datang daripada fitnah itu ialah pagi-paginya beriman, petang-petangnya kafir, atau sebaliknya. Maka sebab pun jadi demikian, kerana fitnah yang sampai pada masa itu terlalu hebat sehinggalah bermain dalam hatinya. Kadang-kadang nak Islam, kadang-kadang dia nak kepada kafir.